Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma takhattin la liman wajada furjatan qaddamahu wa nahwu mubaya'atin ba'da azanil khutbati wa safarun ba'da fajriha. Kita masih bicara, ada sedikit lagi baki bab berkaitan Jumaat. Terdekat mengenai perkara-perkara yang disunatkan pada hari Jumaat. Terdekat yang kita baru lancarkan tahun baru, Jumaat pertama tahun baru, baca surah Kahfi lepas subuh kan? Antaranya. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh baca setiap hari, itu bagus sangat lah. Tak ada pun seminggu sekali baca ke lah, tak seorang pun ramai-ramai. Mudah-mudahan ada kekuatan itu untuk kita nak beramal walaupun kerdil sangat amal tu. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita nak bicara bab Jumaat ni, kata dia wa haruma takhattin. Takhattin tu daripada perkataan khata. Khotoya. Apa makna melangkah, langkah. Takhattin tafa'ala, takhattin, takhattiyatun, khatat. Takhattin tu asal takhattiyun, ulud, ni tafa'ul, tapi bahasa ada mu'tallam dia wajah tafa'il kan. Jadi takhatta ya takhat, tafa'ala ya tafa'alu, takhatta ya takhatta, takhattiyan, takhatta ya takhatta, takhattiyan kan. Takhatti. Jadi bila takhattiyan ada tanwin bertemu dengan bertemu tu ya sebelum dia sakit, sebelum dia berbaris berat, matikan siqal tu, bertemu dua sakin, buang huruf ilat. Itu yang bunyi takhattid. Macam ramin, ramyun. Sama dia punya ilat tu. Sikit kesorah tu. Pasal ngaji kita nak tahu kalimah tu asal main mana tu, memang salah satu ilmu besar untuk kita nak faham bahasa Arab tu sendiri ya. Terjemah boleh terjemah ya. Tapi nak tengok mana punca kalimah tu, main mana. Jadi asal kalimah, asal maksud haruma takhattin, haram melangkah. Mai sembahyang Jumaat kita langkah-langkah orang. Baik. Jadi hukum melangkah ni haram kalau memang depan dah penuh. Kita gagah juga pergi bersesak-sesak di tempat orang yang dah penuh, langkah habis semua orang, bahkan pergi duduk depan orang. Salah-salah dosa tu. Istilahnya ambil turn orang. Nak tahu bab macam ni, nak tahu orang kata boleh patuh tak patuh syariat, taat tak taat. Kita pergi Mekah, waktu orang sesak-sesak ramai-ramai tu, kita boleh tengoklah rupa manusia ke mana. Manusia yang tak ada akal, kacau sikit kan. Tapi Mekah jangan kata apa, dah balik tak apa kan. Kat sana jangan kata apa, diam kan. Wali ke apa mana kita tahu kan. Nak malaikat ke Allah Ta'ala nak uji satu hal. Tapi memang macam-macam kerenah manusia jumpa. Kita tengah baris ni, dia boleh main depan kita, dia langkah tu gelebok, dia duduk depan selama je. Lagi dia sembahyang Allahu Akbar, kita tak boleh sembahyang, nak sujud atas belakang dia. Cukup ramai itu, cukup ramai. Oh, tapi yang gedebek-gedebek tu siku lah. Okay. Memang itulah. Jadi asal yang sebut melangkah orang nak ke depan, asal hukum haram. Bila haram ni? Haram ni kalau memang depan tu penuh bersesak, kita pergi langkah ke depan lagi lah. Carilah tempat yang lapang. Dia orang kata lapang juga, antara soft pertama soft kedua tu kan ada ruang lagi. Bukan nak dengar ceramah.
kan? Nak ibadat, nak semayang. Kalau nak dengar ceramah tak apa, nak dengar mengaji tak apa. Macam ngaji ni ada lapang ni, orang main lambat belakang, langkah je. Kalau lagi handai apa, lompat terus duduk tu. Lawak lah sikit kan, tapi macam tu lah. Ngapa tak duduk depan? Istilahnya ada peluang duduk depan, yang kau cuai pergi duduk belakang tu apa? Kau langkah lah kau. Yang tu apa? Satu disebut belakang tu asalnya harumata khatin, tapi la liman wajada furjatan qaddamahu. Okey, ulama kita dia bagi matan memang ambil semua daripada kitab Quran, hadis. Ni macam ni utusan dia. Haram melangkah ni tu asal hukum, tapi la yahrumu ta khatin, tak haram melangkah liman wajada furjatan qaddamahu, bagi orang yang dia wajada furjah, dia dapati ada tempat kosong, qaddamahu, di hadapannya. Qaddama wa amama wa khalfa, tu daraf makan lah tu. Di hadapannya man tu faham ni tak kira siapa, syakhsun lah, imru'un, seseorang, mana-mana saja. Jadi kaedah kita, kalau ada bahagian depan yang kosong tapi orang penuhkan belakang, kita tengok depan kosong ada dan tak boleh nak ke depan, melainkan kena melangkah, tak haram melangkah, orang langkah pergi sana. Cuma kita orang Melayu ni diajar oleh tutup guru ulama kita, orang tua kita ajar tata cara dan kesopanan. Macam mana? Tunduklah sikit, ulur tangan gitu kan. Agak dia tak buka kaki dia, tak angkat bagi kita lalu, usik sikit kepala lutut dia tu lalu. Boleh je kalau ikut dari si hukum, pasal dia dah cuai. Kasar dia macam mana? Bodoh orang duduk depan tak nak, aku nak duduk depan, langkah je. Kasar sangat lah, macam tu lah. Bagi ada budi bahasa sikit lah kan. Apa dia? Duduk bongkok sikit, depan lalu, nak ke depan. Maaf pakcik. Kita diajar bersopan santun dan bertata susila. Bagus kita. Kalau ikut macam mana? Langkah je. Tu saya kata kalau ikut lari, lompat. Takut lagi upah habis semua orang, kacau orang pula kan. Kacau orang kan. Kalau boleh duduk gelebuk, elok celepak duduk itu tak apa, lagi jatuh atas orang lah, patah rehan orang, langkah kitab lah lagi. Tak cantik lah, tak cantik lah. Jadi gunakanlah kesopanan dan kesusilaan yang diajar oleh orang tua kita tu, untuk kita pergi ke depan tu. Kalau kita buat itu, saya pergi India, orang India dia tak ada sopan santun macam kita tau. Tapi memang ada kosong macam ni, dia langkah je, gelebuh duduk lah. India, Pakistan, kalau kita pergi Mekah pun jumpa umrah, serupa macam tu lah perangai dia. Bila kami pergi, saya pergi India, orang Melayu ni sopan santun kan. Kami pula special pula, pasal dalam ramai-ramai tu yang Melayu ni kami lah, yang lain semua India. Yang lain semua India, tak ada bangsa lain, Melayu kami je. Bangsa lain Cina apa Jepun semua tak ada. Kalau main pada Dubai apa pun semua India. India pergi kerja kat Dubai, India kerja kat Pakistan, India kerja kat sini. Tapi semua India. Kami pergi ni, kamilah Melayu kan. Macam awak pula muka Cina sikit kan. Cerita asin sikit tu kan. Tapi ada je dia putih-putih. Yang putih-putih ada je kan. Tapi umum India ni gelap lah sikit, tapi putih pada kita lagi. Ada nak cerita apa? Bila kita nak ke depan ni, tambah pula kita pula Syekh sana dia panggil Malaysia wala, orang Malaysia kena duduk depan ni. Kalau ni untuk go bahagian depan macam ni, yang ni untuk orang Malaysia. Untuk kadang-kadang kita lambat sikit, tempat dah kita kosong, jadi kita pun belakang tempat orang-orang yang tutup guru, yang Syekh Khalifah besar-besar ni duduk depan ni, kami lalulah belakang tu. Jadi kita lalu macam ni ya. Orang Malaysia kan, dia orang tengok orang tengok kita punya tingkah laku Khalifah sana tu menyakat kami ya kan. Malaysia wala. Dia tirunya dia orang Malaysia ni, dia orang Malaysia. Dia kata bagus orang Malaysia ni, pasal apa? Sopan santun dia tu. Orang dia tak ada lah, mari lambat, lenggak, kelopak duduk je. Dia tak ada budi bahasa macam kita. So kita orang Melayu ni, ulama kita ajar budi bahasa dia biasa. Memang orang salute.
Orang Melayu salut. Tapi budi bahasa dia sampai bodoh bengap pun ada je. Cocoklah vaksin, cocok je. Tawakal. Ada juga bengap sampai teratur. Ada juga. Dia kadang-kadang bagus juga kasar tu. Kasar ni awak je kasar. Orang lain kot mungkin tak ada duduk dalam Facebook apa, dia tak cerita lah, tapi tahulah. Tahulah. Sampai orang biasa pula, demo pula bangkit, hangit hati tengok bohong tahap gaban lah. Macam tu kan, dia punya bohong ni. Jahat. Suka istilahnya boleh dicas membunuh rakyat Malaysia dengan sengaja. Bukan kita yang cakap ni, peguam yang cakap macam tu. Bukan benda kecil tau. Benda yang tak bermanfaat, beli mahal-mahal dengan duit kita, lepas tu cocok orang yang boleh mati pun ada, yang cacat lah apa dan sebagainya. Lepas tu dia nak bagi benda mudarat, dia nak bagi racun, dia suruh kita sign tanggung sendiri, tapi dia paksa. Nampak? Jahat tu. Jahat tu. Kalau ikut kita lah, bukan kita tu, kita punya peguam cakap macam tu. Boleh dakwa ni, buat surat surat nak saman, buat surat apa lagi dakwaan membunuh KKM bunuh orang sebenarnya. Pasal memang benda bunuh dia bagi, benda mati. Tak ada, dia cocok dia dulu tengok. Dia cocok tipunya. Apa cerita ni? Nak cerita ada tempat kena garang je. Ada tempat je. Saya Tok Guru pasal dia dah ajar prinsip, kata dia, katakan hak walaupun pahit. Hantar orang nak kata apa pun kan. SB mari dengarlah aku khabar apa. Memang SB yang nak ada pun, nak mari sini pun ada SB yang datang, memang ada pun kan. Siap jemput lagi, bukan dia main jumpa sini, dia jumpa pergi Cele tu. di Green Kampung Temelong. Kampung Temelong di Green kan. Kami pun tak pernah sampai, kami pun tak tahu ada Cele tu, ada rusa situ, ada tepi Sungai Perak kan. Apa saya nak sebut, pergi jumpa itu. Tapi itulah, dia nak panggil kita pun, dia dah tengok kita punya video semua. Apa yang kita cakap berdasar hujah, fakta, sebut berdasar kaedah agama kita, macam ni kan. Dia pun tak berani kata apa. Dia kata, awal lagi, Ustaz, saya tak nak kelahi dengan Ustaz. Saya ni menjalankan tugas. Saya nak kelahi dengan Ustaz lagi pandai daripada saya. Ustaz, saya orang awam. Saya polis. Saya spy. Saya macam ni. Saya bukan nak kelahi hujah dengan Ustaz lagi pandai daripada saya. Tapi saya nak cakap apa kerja saya. Ini Ustaz tolong dengar je dan fikir-fikirkanlah. Itu yang dia cakap. Dia pun tak berani lawan lebih dengan kita. Saya aku sepak lagi betul. Saya geram kan, saya buat ayat itu kan. Nak berani sangat tu tidak lah. Tapi macam tu lah kan. Jadi asal nak sebut, gunakanlah kesopanan kita tu, ada lapang tu. Dan memang orang Melayu kita memang gitu kan. Abang pergi tengok sampai Jumaat. Macam mana? Belakang penuh je, depan kosong, betul? Zaman saya kecil lagi saya tengok macam tu lah. Dan tu saya berani cakap macam tu pasal memang tok guru kita sebut lama dah tu. Kata dia langkah je di depan. Masa zaman saya ngaji tu, saya sekolah kebangsaan lagi, sekolah menengah je, ada masa tu tingkatan 1, tingkatan 2. Tapi awak dah biasa duduk pergi masjid, berani je pergi depan. Kalau orang tolak jadi imam pun tak takut lah, tak gentar cabaran sikit pun. Berani jadi imam. Orang suruh baca khutbah, saya tak takut baca khutbah walaupun umur saya masih 13-14 tahun. Tak tahu, saya tak ada takut yang tu, tak ada takut. Itulah anugerah juga tu pun kan. Awak bukan berani mana, tapi tak takut. Dan saya daripada kecil lagi, darjah 2, darjah 3, kalau ada majlis apa-apa dalam sekolah, kalau jadi ketua bercakap depan orang ramai tu, dia buat apa, bercerita ke apa ke, saya lah duduk depan. Duduk depan. Jadi dah lama dah duduk depan ni, tak heran muka-muka orang nak tengok aku. Tak heran lah. Orang tak biasa tengok ketor. Tak tahu, saya tak ketor sikit pun tak ketor. Tak tahu lah kenapa kena. Tapi nak cerita itulah asal kita, hukum tu lah. Baik, jadi haram tu. Kalau tak ada tempat kosong, jangan gedik-gedik kita duduk. Ataupun ada bahas bekah, macam mana? Ada tempat kosong, memang orang tak ada lagi. Tapi dia dah siap nama. Exco Agama Negeri Perak. Exco Kebudayaan dan Kesenian. Ni Exco lah pula. Ni kepala TMB. Ni kepala Perompak. Boh tu kan. Ada yang tulis lah. Ni
Datang ke masjid. Ni Bilal Tok Siap. Jangan pergi duduk lah. Gatal pokok tu. Tempat dia pergi duduk apa? Dia dah ada peruntukan khas. Tu tak boleh. Tu tak boleh macam. Ni imam. Kita pun kata tempat kosong. Aku datang awal. Aku nak duduk lah. Langkah pergi duduk tempat imam. Tak boleh. Tu kena ngaji tinggi sikit lah. Kena ngaji sikit. Memang tempat kosong boleh duduk. Tapi yang tu tempat kosong dah khas. Ada peruntukan. Memang dalam kaedah syarak pun dibenarkan untuk ada peruntukan macam tu pada orang-orang yang istilahnya pembesar, kibar minal muslimin, pembesar-pembesar di kalangan Islam. Siapa pemimpin ni untuk dia nak duduk tempat tu khas kan, orang lain tak boleh duduk melainkan dia, hak dia. Dia ada hak situ. Tapi kalau tak ada nama-nama apa macam mana, tak ada sejadah khas, color kuning, color biru, color merah, katalah itu kan, ikut warna color kan, ni merah, biru, kuning, hijau, coklat. Dia pakai lagi, dia duduk ikut sejadah punya color tu. Contoh kan. Macam mana? Kita tak ada tu, jangan mana-mana dia duduk. Jadi kalau tempat kosong yang bukan peruntukan khas ni, langkah dia duduk. Tapi saya dah kata dia apa? Bersopan lah. Orang lebih akan muliakan kita bila kita bersopan. Walaupun kalau ikut macam mana, langkah je. Dia orang ni cuai. Orang suruh duduk depan, tak nak, dia duduk belakang. Tapi kalau pergi makan, waktu depan sekali. Tu kan. Tapi bukan orang sini lah, bukan orang Afrika sana. Baik. Dan antara haram juga. Wa haruma tadi takhatin, yang kedua seterusnya wa nahwu mubayatin ba'da azani khutbah. Dan seumpama mubayah, berjual beli, itu bahasa ni. Berjual beli, bertukar-tukar barang. Tu bay'a, yubay'u, mubayatan. Sebab tasrif ni kita jumpa nanti lah. Ke depan ni memang kita nak jumpa lah tu. Selepas wazan fa'ala tu. Selepas babu taf'il kita akan jumpa babul mufa'alah dan babul fi'al. Surah nanti jumpa. InsyaAllah tak jauh lah tu. Jadi dia panggil bab mubaya'ah. Daripada bay'a, yubay'u, mubayatan wa biya'an. Apa nak sebut? Apa maksud ni? Tukar menukar barang. Bahasa kita jual beli. Jual beli selepas daripada azan khutbah. Azan khutbah ni apa? Jumaat lah ni. Azan khutbah ialah azan selepas azan tu khatib naik atas mimbar. Itu azan khutbah. Azan yang dah berlaku sejak pada zaman Sayyidina Umar lagi ada dua azan Jumaat. Azan Jumaat satu, azan khutbah satu. Azan Jumaat untuk azan masuk waktu, betul ada sembahyang qabliyah. Yang kedua ialah azan untuk khatib naik atas mimbar. Asal-asal syariat zaman Rasulullah satu azannya Jumaat. Masuk waktu sembahyang sunat tak ada azan ni. Nak naik khatib nak naik atas mimbar baru azan. Asal hak tu. Zaman Sayyidina Umar yang memulakan, pasal dia tengok umat Islam zaman Sayyidina Umar tu. Bukan zaman pemimpin lain, zaman Sayyidina Umar lagi. Dia tengok orang Islam ni makin lambat datang main masjid. Maksudnya dah masuk waktu zuhur dah baru main. Ya, ada yang dah naik atas khutbah dah baru naik atas khutbah. Khatib dah naik atas mimbar baca khutbah dah baru datang. Pasal apa? Baru dengar azan. Jadi dia lambat. Untuk Sayyidina Umar kata apa? Masuk waktu azan dulu. Untuk masuk waktu panggil orang main sembahyang Jumaat. Maklum yang waktu dah masuk. Lepas tu dah habis main sunat qabliyah apa semua. Lepas tu baru azan sekali lagi untuk azan khutbah. Okey. Itu boleh ikut Sayyidina Umar. Rasulullah pernah sebut, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kamu mesti pegang sunnah aku dan pegang juga dengan sunnah khulafai rasyidin selepas aku. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim tu. Bukhari memang Muslim sekali, muttafaqun alaih. Apa dia? Rasulullah sendiri suruh pegang dengan Sayyidina Umar. Jadi tak semua bid'ah haram, tak. Bahkan yang itu jadi wajib. Apatah lagi perkara-perkara yang menyebabkan untuk dapat rukun khutbah. Kalau tidak tak sah Jumaat. Ada situasi macam itu jadi wajib. Asal nak sebut macam mana? Boleh ke ikut Sayyidina Umar? Rasulullah tak buat itu. Rasulullah sendiri isyarat dah antara ikut dia, ikut Sayyidina Umar. Boleh? Faham kata apa?
Wahabi tak ada ni, Wahabi tak ada faham ni. Pada dia ikut Rasulullah tak ada tu bid'ah semua, bid'ah. Tu dia pelak ni. Pelak. Apa nak sebut ni? Jadi asal nak sebut ada dua azan ni ikut Sayyidina Umar. Sikit isu tu. Okey, balik pada asal. Apa dia? Haram bertukar-tukar barang, berjual beli selepas azan yang kedua. Bahasa mudah azan kedua. Azan kedua ni azan khatib, dipanggil azan khutbah. Azan untuk khatib macam khutbah. Itu dipanggil azan kedua. Azan kedua haram jual beli. Sekalipun yang menjual beli itu perempuan. Satu sepatutnya hari Jumaat ni hari cuti. Hari Jumaat ni hari cuti. Selalu nak jadi hari Jumaat ni kes macam mana? Jumaat pukul 1 Zuhur. Keluar pejabat 12.30. Baru nak makan nasi. Kalau makan nasi lambat lagi, lepas main Jumaat, tengah nak khutbah pula panjang, tak ada nak makan nasi. Boleh? Lepas tu macam mana? Pergi kedai makan dulu. Pergi kedai makan dulu ke bayar dulu? Jawab elok. Makan dulu kan. Ambil taruh atas. Nasi apa? Nasi campur kan. Orang azan. Nasi kena beli, bukan free. Okey. Bila bayar? Habis makan. Dah azan belum? Dah azan kedua belum? Azan pertama tak apa lagi. Dah azan kedua. Imam dah alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim sayyidina maulana khutbah tu kan, nada khutbah tu dah baca itu berapa semua ni? Tadi dia ada bagi kertas ke apa kan, haram dosa besar tu. Pasal apa? Quran kata apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Sambung. Apa ada zarul bai'? Apa? Tinggalkan jual beli. Tu haram jual beli. Berdosa besar. Satu kalau andai kata mai hari yang Zuhur awal macam tu, keluar pejabat pula lewat, hari Jumaat tak cuti ke? Hari Jumaat tak cuti ni pun satu bala lah ni. Bala besar. Ada negeri dulu tu mula hari Jumaat cuti, mula hari Ahad, betul hari Jumaat. Betul bodoh pergi cuti hari Ahad balik. Susah nak tukar tu. Pasal sistem dunia cuti hari Ahad. Bila kita tukar hari Jumaat, kita akan kelahi, bukan kelahi dengan konvensional ni saja. Kelahi dengan dunia. Kaedah kita macam mana? Lantaklah kelahi dengan kau. Kita yang urus negara kita kan. Pandai-pandailah kita urus bagi sistem negara kita boleh berfungsi pada hari Jumaat. Yang pergi bagi hari Nasrani tu pergi cuti buat apa? Bagilah hari cuti hari Jumaat. Hari untuk orang Islam selesa buat ibadat. Dia tak nak buat ibadat tu satu hal. Tapi bagi cuti lah. Bagi cuti. Ini bagi untuk kemudahan orang Kristian pergi gereja dia hari Ahad. Orang Islam susah nak pergi masjid. Sampai tokek pula. Sudah berapa kali tak nak pergi Jumaat? Sudah 2 kali. Lu punya minggu ini minggu lu kena pergi. Nanti kalau tidak nanti jadi munafik. Ini minggu lu pergi. Lu sudah 2 kali. Lu kena tak boleh pergi Jumaat ini hari. Lu kena jaga. Lu kena kerja. Pancekat tengok. Ni. You tak boleh. Jumaat ini lu kena kerja. Lu pergi. Nanti jangan jadi munafik. Nanti gua kena akhirat kena tanya Cina pula atur kita punya sembahyang Jumaat. Dan memang ada majikan macam tu kan. Pasal benda tu dah tersebar di kalangan mereka macam tu. Dia kata jangan Jumaat 3 kali tinggal. Yang ni tak baik. Agama Islam tak bagi. Wah pun jaga lu punya agama. Bagus. Baik Cina pula bagus jaga agama kita pula. Macam mana pun nak cerita apa, sepatutnya cuti hari Jumaat. Tu cuti hari Jumaat. Panjang hari cerita Jumaat tu. Cukup kan. Bila nak perjuangkan hari Jumaat ni tak tahulah. Sepatutnya memang cuti hari Jumaat. Hari Jumaat ni kalau boleh hari mengaji. Hari Sabtu ni hari cuti. Tentulah kan. Ni hari Jumaat kerja. Hari Sabtu cuti. Tahulah. Apa cerita tu? Macam mana boleh ke situ? Tang jual beli tadi tu lah. Keluar pejabat 12.30. Nyonyek jalan. Beratur pula pergi beli barang. Ambil nasi, cedok nasi. 12.50.
Untuk azan, tengah suap-suap menyuap azan, untuk orang makan tengah nala reka nak habis punya baca khutbah. Untuk baru bayar. Kan masalah. Untuk macam ni taktik dia, bayar dulu. Masa khutbah makan nasi tak haram. Tak haram. Yang tak boleh masa tu jual beli. Tu masalah. Ni helah sikit lah supaya jangan jadi dosa. Helah jangan jadi dosa. Tapi sebaliknya macam mana? Cuti lah. Bukan awal, cuti. Awal tu bagus juga. Awal tu. Tak apa beli-beli bungkus lagi makan. Tu helah. Helah juga apa dia? Apa dia? Bayar dulu. Dia bagi dah kupon, pergi bayar. Ni, saya bayar siap. Berapa semua? Dia campur tu. RM15.5. Keep the change. RM5. Okay. Terima kasih. Okay, siap. Makan. Orang azan, tak apa? Tak ada masalah. Pasal kita tak letakkan mubayaah tu, tak bertentangan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, wazarul baik. Tinggalkan jual beli. Kita pergi jual beli masa tu. Woi, siapa kau? Ni ayat Quran tu. Tak ayat Quran satu. Mana fake dia apa? Ni kita sebut. Haram mubayaah. Ambil Quran, ambil ayat tu. Dia kata, wazarul baik. Setiap amar tu nahi kan. Lah, bukan sebut lah. Zarul baik. Amar tu wajib segera tunai. Kalau tengah jual beli pun berhenti. Yang sepatutnya kedai tutup. Tapi kedai makan buka. Tak masalah. Sikit lah sebut macam tu kan. Yang ni pun cakap, saya cakap lama dah bab-bab macam ni kan. Bab-bab cuti Jumaat lah apa. Tapi suara kita mana dia endah kan. Dia orang kata jadi ahli parlimen lah. Jadi MP kan. Member of Parliament. Tak tahu, tak tahu ringgin aku. Jadi tu sat-sat mesyuarat, sat-sat bersidang, bersembang je. Betul tepuk-tepuk meja, duduk gelari macam monyet. Apa? Baik duduk masjid, baik aku mengajar mereka. Ajalah kan kita sebut itu kan. Tak, memang macam monyet gelari dalam zoo. Wah, hu. Buat apa pergi mesyuarat macam ni? Baik mengajar budak-budak. Bagi reti agama. Orang ni lah esok tukar jadi pemimpin-pemimpin yang dia hafrak. Doa lagi cepat mampus sekarang. Sedap. Tukar dengan pemimpin lain. Tapi pemimpin yang elok lah. Tukar-tukar tengok lagi teruk dah ada. Tu pun harus je. Kita tak tahu benda tu. Satu, kewajipan kita apa? Sediakan pelapis-pelapis ni. Bagi pendidikan yang sepatutnya kena bagi. Kita pun boleh bagi banyak ni lah. Kalau 30,000 orang mengaji pondok lah macam mana? Steady tak? Ni ada minta doa untuk anak dia pergi masuk universiti. Sekolah bestari. Yang mana anak dia hak bagus-bagus, pandai-pandai, pergi hantar sekolah universiti lah. Hak bengap-bengap, hak bodoh, payah jaga, kaki mak ganja, mak gian, main hantar pondok. Astagfirullah. Itu pun saya kena buat macam tu lah. Astagfirullah. Doakan anak saya berjaya SPM. Anak kau berjaya main duduk pondok. Tu kami doa. Ya Allah, bagilah budak-budak ni duduk pondok. Jangan bagi dia masuk SPM. Saya nak doa. Ya Allah, gagalkan SPM dia. Bagi dia masuk pondok. Saya nak doa gitu. Dia kata, pelik ustaz ni. Pelik apa? Akulah betul, kau yang pelik. Anak cerdik pergi hantar sekolah bangang. Anak yang bodoh pergi hantar sekolah cerdik. Boleh faham macam tu kan bahasa dia. Kasar sikit bahasa tu lah. Anak yang cerdik-cerdik itu cuba hantar main pondok tengok. Budak-budak umur 13, 14. Baca Quran pun lancar. Macam mana? Kejap je kita ajar pandai. Iqra' tu 2 minggu je habis semua. Iqra' 6 selesai. Makrah huruf pun clear. Kan? Ngapal, kejap je ngapal. Oh, sedap hati kita ngajar. Arahan pun tak payah bagi arahan. Kita tak bagi arahan, dia buat siap lah. Yang ni kan cekak pinggang. Woi, diamlah sikit. Oh, itu pun tak faham. Balik batu lagi. Sebab tak ada mercun aja. Tapi bukan budak sini ya. Budak sini, okey kan? Okey. Kan. Okey, steady budak sini. Macam mana pun ada juga budak-budak bagus yang dihantar, ada juga. Tapi ini perception. Baru ni saya pergi mesyuarat kat Ipoh tu pun macam tu lah. Apa mesyuarat tu tentang pengurusan pondok negeri Perak pun lah. Dia sebutlah isu-isu permasalahan apa. Sebut, antaranya sebut je lah. Antara masalahnya pasal pelajar-pelajar yang dihantar ni pelajar yang tertinggal baru dihantar pondok. Pondok ni macam dah satu masa dulu lagi teruk lah kan. Dia macam pusat pemulihan ganja dan dadah. Satu masa dulu. Dan memang ada pondok-pondok yang jadi pusat pemulihan pun. Betul. Dan memang balik masuk tu dia tak macam pusat terhenti, masuk keluar. Masuk pondok ni dia tak mau keluar. Dia nak ada pondok. Pasal dia tahu dia keluar dia rosak.
Dan dia jadi orang. Dia jadi orang. Apa saya nak sebut? Kalau mak ganja boleh jadi orang. Yang budak-budak cerdik ni jadi apa ke mak ni? Yang ni lah nak jadi tutup guru ni. Sikit dengan bahasa-bahasa kita. Macam mana boleh cerita situ? Apa dia? Memanglah jual beli. Macam mana boleh cerita budak cerdik masuk universiti apa tu? Macam mana? Rajak tu jauh lagi tu. Tengok, tanya dah tak ingat punca lah. Jadi menteri. Macam mana boleh jadi menteri pula? Suara saya tak didengar. Kena ada suara orang jadi menteri. Orang jadi menteri ni orang yang kita bagi pendidikan macam ni. Bagi pendidikan pula budak-budak cerdik. Lebih cerdik daripada saya lagi. Tak ada masalah. Saya memang bukan cerdik mana. Ada orang cerdik lagi daripada saya. Saya dalam sekolah dulu pun bukan orang paling cerdik. Cerdik jugalah, tapi ada orang cerdik lagi. Kata cerdik jugalah pasal ada orang bodoh. Satu kata kita cerdik lagi. Tapi ada orang cerdik lagi daripada kita. Tapi kalau cerdik orang tak ada agama, buat apa? Yang kita tak bercerdik ni pula ada agama pula. Tapi kalau ikut ada orang lagi cerdik daripada kita. Kalau orang lagi cerdik daripada kita, tepat pula agama dia. Best. Best tu. Kita doa je lah. Doa je. Rasulullah pun antara dia buat dulu, kerja dia buat, dia doa, minta supaya jatuh hati orang-orang yang macam ni cerdik-cerdik ni, dia main pondok, main mengaji. Ni sebab sama Rasulullah minta supaya main ke Islam. Kalau Umar, ada dua Umar dulu. Ada Umar, perempuan Sayyidina Umar, Abu Lahab ke Abu Jahal, lama lupa Umar. Ada dua Umar. Ya Allah bagi Islam salah satu Umar ni. Kalau Umar ni masuk Islam, Islam jadi kuat. Tengok Sayyidina Umar tu lah masuk Islam. Doa lah. Tengok siapa ada ni, khas doa. Tawajuh, minta, Ya Allah bagi orang ni masuk Islam. Ya Allah bagi orang ni main masuk pondok. Ya Allah, minta. Tu antara kita punya sabak ikhtiar kita, doa tu. Allah. Jadi ayat Quran tak bagi kita jual beli tu, tu cari helah sikit. Supaya jangan hukum kita letakkan akad jual beli itu dalam masa selepas daripada khutbah, azan untuk khutbah. Kalau buat juga dosa. Satu buka kedai masa tu bahaya, betul, tutup. Kalau nasibah cuti kan elok cuti, betul. Kalau cuti semua pakat masak di rumah, gaduh apa Jumaat. Tapi masa tu kerja, masa tu nak makan, yang kerja, yang meniaga. Dia orang pun masa tu lah orang ramai pun. Sagi tak jual beli payah pula. Dan jualan larangan zarul bai' tu bukan saja untuk orang lelaki, untuk orang perempuan pun haram. Pasal larangan pasal kalau orang perempuan jual beli, nanti yang beli orang lelaki, ke masalah dia. Dia haram tu tak haram pada orang perempuan. Seingat saya dalam fiqah disebut jual beli haram pada masa azan khutbah, untuk baca azan khutbah pada hari Jumaat tu. Dia bukan saja haram atas orang lelaki atau orang yang berdiri Jumaat, tapi haram menjatuhkan apa-apa tukar menukar, jual beli dalam masa itu sehinggalah khutbah selesai dan Jumaat selesai. Khutbah dan Jumaat selesai, baru istilahnya pintu untuk berjual beli itu dibuka balik. Quran kata apa? Fa idza qadaitumus salah fazkurullah, bukan fa idza qudiyatis salatu buat apa? Fantashiru fil ardi. Dah habis sembahyang, pergilah kamu. Wabtaghu min fadlillah. Pergi carilah apa limpah kurnia Allah Taala beri. Paling besar ilmu, pergi ngaji dulu. Itu fadlillah paling besar sekali. Orang duk faham fadlillah tu rezeki Allah Taala, pergi cari makan. Tak. Fadlillah tu ngaji. Lepas Jumaat ngaji lah. Khutbah nasihat. Lepas Jumaat kuliah sebelum asar. Jadi sepatutnya macam tu susun pemerintahan Islam. Tapi kita ni tak apa-apa disusun. Hadanallah ila siratal mustaqim. Siap situ. Kemudian wasafarun, ataf daripada takhattin, tu ataf jauh, ataf dekat, nahwu mubayatin. Jadi apa maksud dia? Wasafarun waharuma safarun, haram bermusafir. Bila ni? Ba'da fajriha, selepas fajarnya Jumaat. Kalau hari ni hari Jumaat, subuh tadi, masuk ya subuh, haram musafir. Asal matan itu yang disebutkan.
Macam mana huraian dia? Haram musafir yang kita tak boleh nak dapatkan Jumaat dalam perjalanan. Dan haram tinggalkan sembahyang Jumaat kalau subuh dah ada di tempat mustautin atau bermukim. Boleh faham? Kalau kita nak tinggalkan Jumaat hari tu, nak bagi tak kena hukum Jumaat, pastikan kita dah hukum bermusafir sebelum subuh. Sebelum subuh. Hatta kalau ada orang kerja misalnya. Kerja. Ni helah-helah yang ada dalam syarak untuk supaya jangan jadi dosa. Atas kita bicara ni, jangan hukum haram bermusafir. Dan jangan hukum haram meninggalkan Jumaat tu. Siapa-siapa yang subuh tu, istilahnya dia belum keluar daripada qaryah dia, tempat dia duduk, sama ada mustautin atau mukim, haram dia meninggalkan Jumaat pada hari tu. Kalau dia nak musafir juga, mesti syarat dia ada mana-mana tempat dia singgah untuk dapatkan Jumaat. Baru tak berdosa bermusafir. Mesti kena mejek siap-siap di mana aku nak Jumaat. Kalau dah lepas subuh baru nak bermusafir. Boleh faham tu kot kan? Satu, tengok saya sebut misal ada sekolah-sekolah asrama penuh. Dia hari Jumaat memang sekolah lah. Ada yang hari Jumaat cuti. Ada juga sekolah agama hari Jumaat cuti, betul, bagus. Tapi hari Jumaat cuti, hari Jumaat lah budak balik rumah. Yang ni pun pengalaman saya, pernah ada mensyarat saya duk mengajar guru sekolah agama Perak ni kan, yang kelas-kelas SABK, SAR, Semar, sekolah agama rakyat ni. Dia meminta kita bagi kursus, bacalah bab sembahyang Jumaat ni. Memang dia orang ada yang cuti dia orang bukan cuti Sabtu Ahad. Cuti dia ialah Jumaat Sabtu. Tapi bila cuti dia Jumaat Sabtu, apa jadi? Pagi Jumaat tu budak-budak lelaki balik rumah. Bila balik rumah naik bas. Naik bas takat sebelum Jumaat sampai rumah tak ada masalah kan. Balik Lenggung, balik Gerik tak ada masalah kan. Tapi bila balik dari mana-mana? Lenggung balik KL. Naik bas pukul 12. Jumaat tak ada. Bila dia, jadi subuh tu di mana sehari. Subuh di mana sehari. Saya kata mana boleh macam ni. Jadi pihak pengurusan asrama kena faham warden-warden ni jangan jadi bodoh. Ayat saya macam tu, jangan jadi bodoh. Jadi warden tapi warden bodoh. Melepaskan budak-budak untuk keluar balik jauh sampai tinggal Jumaat pada hari tu. Nak bagi balik selepas Jumaat. Ataupun ambil tiket sebelum, bukan ambil tiket kalau kata tiket dia pukul 8, pukul 9 satu hal. Tapi siap bas buat apa? Keluar daripada qaryah tempat dia duduk sebelum subuh. Pukul 5 panggil dah, siap. Siapa nak keluar ni? Ni. Lepas kat stesen bas tu. Siap. Pasal engkau dah keluar daripada qaryah. Engkau dah bermusafir sebelum subuh Jumaat. Jumaat lagi engkau tinggal tak berdosa. Kan kena faham hukum syarak tu. Pasal dia hukum syarak lah. Hukum tu mesti kita punya kehidupan tu mana tak betul tu, yang sewil tu naklah diperbetulkan dia. Itu kaedah kita. Saya mengaji tu kitab macam tu lah dia ajar kan. Satu. Itulah saya ajar balik. Dengar? Zaman sekarang kalau jumpa ustaz macam ni, mau tahu dia orang kata apa? Ustaz moden ni. Ustaz, bukan ada khilaf ke? Tu saya yang duk jumpa zaman lah ni, ustaz-ustaz di luar macam tu lah. Ustaz, ada khilaf, jangan keras sangat. Sembahyang Jumaat ni pun ada khilaf. Semua ada khilaf. Orang khilaf ni saya betul, kalau babi pun kalau ikut ada khilaf, nak makan ada khilaf. Bubuh itu dia deging kan, nak sangat khilaf tu. Kelahi khilaf tak guna. Bagi je khilaf tu terus kata, babi sekali bagi khilaf kata. Babi pun kata, ulama kata babi ni yang haram daging je. Memang ada geng-geng babi yang macam tu, yang faham macam tu. Wah, ya bahasa saya. Mufti lah tu, mufti babi. Dia kata apa? Daging ni haram makan je. Kalau benda lain tak apa, kulit dia tak apa, bulu dia tak apa. Ni mufti babi. Mufti mana tak tahu lah. Kita tengok mufti yang cakap macam tu. Apa saya nak sebut ni? Dia orang ni khilaf. Yang kewajipan kita macam mana? Cerita apa sepatutnya, ni prosedur hukum dia. Engkau tak nak ikut punya pasal kita boleh cerita maklumat dia. Pasal kita ikhbar boleh cerita hukum. Kitab sebut macam ni, ulama tu guru kita sebut macam ni, kita boleh khabar ya. Kita tak ada kuasa untuk menguat kuasa kan undang-undang itu.
Itu yang kalau ikut saya, kalau ikut undang-undang, cuti Jumaat. Hari Jumaat pula budak-budak yang duduk asrama pun tak boleh balik. Nak balik mesti selepas Jumaat. Kalau nak balik, mesti sediakan perkhidmatan sebelum subuh, keluarkan dia daripada Korea. Supaya hukum dia bermusafir sebelum fajar. Ni nak sebut terang-terang. Pasal kaedah dia bila fajar tu ada tempat mukim dan mustatin, wajib Jumaat. Apa keadaan sekalipun. Sama ada Jumaat di tempat tu, ataupun kalau nak musafir, tu kata haram. Haram tu kalau tak boleh berjumaat di mana-mana tempat yang dalam dia musafir. Kalau dia boleh dapat Jumaat, tak ada masalah. Jadi kalau dia tinggalkan Jumaat, hukum berdosa. Qasar jamak pun tak boleh. Sembahyang Jumaat tinggal dah berdosa. Tak boleh qasar, tak boleh jamak sembahyang. Maksud apa? Yang tu hukum musafir maksiat. Safar maksiat nama dia. Pasal apa? Maksiat bis safar. Dengan sebab musafir tu maksiat, keluar tu berdosa dah. Pasal Jumaat tak dapat. Itu asal kaedah hukum kita. Lepas tu kita mengaji dengan tutup guru yang tegas hukum ni, kita dengar, baru faham, baru kita tahu hukum hakam apa. Kalau kita tengok ustaz-ustaz model lah ni, tak ada, hukum hakam ni longgar, selonggar-longgarnya. Tugas mereka bukan untuk menyatakan apa yang halal haram, tapi apa yang pemerintah suruh keluar haram, dia haram. Yang mana pemerintah suruh kata halal, halal. Basic macam mana? Halal, harus. Bahkan wajib jika kerajaan memerintahkan wajib. Dia ikut pemerintahnya. Dia nak cakap macam saya, tak akan cakap. Tak berasap dapur. Cik Dollah kata dia. Tak berasap dapur ni. Dia nak bercakap macam saya, dia tak akan cakap. Pasal apa? Bila saya bercakap macam mana? Dia sembunyi belakang kita je lah. Selagi keluar arahan kalau, dia kata memang ustaz tu melampau sikit. Dia kasar sangat. Tak ada hikmah dalam berdakwah. Yang dia orang tu hikmah bagus. Padahal jaga periuk nasi. Saja sebut itu kasar sikit. Ya Allah. Zaman kita zaman tu Zaman duduk macam tu. Orang tambah pejabat-pejabat awam kerajaan ni, dia bukan bercakap mengikut apa sepatutnya dia kena bercakap, tapi dia bercakap untuk menjaga status pemerintah yang lantik dia, dan dia akan hanya bercakap apa yang pemerintah perintahkan dia untuk bercakap. Dia tak akan bercakap apa yang sepatutnya dia kena cakap. Dia tak akan cakap. Kalau tak ada arahan bercakap, dia tak akan bercakap. Satu, kita tak pernah dengar ada fatwa-fatwa yang sepatutnya dia bersuara, tapi dia tak ada suara. Mana ada? Patutnya dia kena bersuara, tapi tak ada suara dia. Suara dia tak ada. Zaman kita, zaman ni, zaman tu lah. Zaman orang-orang, kalau ada orang yang berpengetahuan agama pun, pengetahuan agama dia untuk cari makan, untuk jaga periuk nasi. Kasar sikit saya sebut ni, siapa dia makan cabai, dia bedah, dia melatah macam cacing kepanasan. Ustaz ni ada nak kena dengan aku ni. Ustaz ni memang ustaz ni saja geledik-geledik lah. Orang tak ada apa-apa, hentam lagi ustaz, bubuh lagi, walun lagi. Dia kata siapa makan cabai, dia bedah. Baik, itu isu haram bermusafir selepas pada fajar Jumaat. Ataupun pendapat ni kata apa? Dia cerita pendapat satu, pendapat dua kata haram. Dia pun tahu ada kata haram ni. Pada saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan boleh tinggal sampai Jumaat. Kepala otak kau. Ni agama ni ikut kepala otak dia. Saya punya bahasa tak ada lain lah. Itulah bahasa saya, kepala otak je lah. Selalu dia cakap orang putih macam mana? I cannot brain. Macam tu lah, kepala otak lah kan. I cannot brain. I cannot brain. What fellow is this? Sikit-sikit ada pendapat dia. Pada pendapat saya lebih cenderung. Kau siapa? Kau cenderung ikut pakai cakap kau. Kalau kau boleh lebih cenderung itu, pada saya cenderung kepada kitab sebut macam ni. Cakap macam tu emosi lah sikit, ngajau. Faslun salatul mayyit. Bab mayat pula. InsyaAllah sambung. Bab mayat pun nak kena hentam juga ni, bab COVID ni. Berapa lama dah bab mayat COVID ni tak diselenggarakan mengikut cara Islam. Cara apa? Yahudi pun rasa tak selenggara mayatnya tu. Bodoh. Tak ada sembahyang mayat. Tak ada sembahyang mayat, tak ada sembahyang mayat. Tak ada mandi mayat, tak ada sembahyang mayat tau. Tak ada mandi mayat, tak ada sembahyang mayat tau. Kalau sembahyang mayat pun sembahyang mayat bodoh tu yang kita tengok ada yang pakai PPE tu. Dia sembahyang mayat, Allahu Akbar.
Allah Akbar, rokok. Dia tahap rokok. Saya kata apa? Itulah orang Taala nak bagi, tengok, nak tunjuk engkau hampa buat pelak macam ni sampai hampa sembahyang mayat pun rokok. Nampak tak? Dia jadi pelak macam tu. Mana ada kaedah sembahyang mayat tu tak ada orang bersuara apa tu? Saya lah bawa lama dah, awal-awal lagi. Saya kata apa pasal? Saja dah sebut tu kan, kita ada bab ni nantilah, tapi nak kata sembahyang mayat ni wajib tau. Sebelum sembahyang mandi mayat wajib. Kalau mayat yang dulu yang kita kata kuman yang bahaya, memang di situ dikata bahaya lah kan. Dulu sebenarnya dia nak create macam coronavirus ni, kuman yang dia orang masyhurkan dulu dan popularkan tu AIDS tu dulu AIDS. Tapi dia tak berjaya macam mana dia create coronavirus ni. AIDS, cancer, dia cuba tau buat macam ni untuk nak tunjukkan bahaya sangat gila macam ni, kena perawatan macam ni, kena suntik macam ni. Tapi dia tak berjaya. Dia ada satu tahap takat tu sampai mayat orang mati pun macam mana, kena mandi dengan klorok kan, kena pakai pakaian macam ni plastik. Kita yang plastik, mayat tetap pergi mandi. Untuk kena basuh air klorok macam ni, pula tu bagi kursus mandi mayat, pesakit AIDS tetap masih bagi mandi mayat tau. Tapi berjayanya sekarang ni macam mana? Dia bagi coronavirus bahaya gini sampai darurat, sampai tak boleh keluar rumah, sampai sembahyang pun jarak-jarak. Tengok dia berjaya dia. Sampai macam ni sampai mayat pun mati, buah plastik, tayamum mata plastik. Berjaya sampai macam tu. Ni baguslah, tak sedar balik lah yang tu lah kan. Tu pun mana ada orang keluar kenyataan, mana ada. Yang nampak hero pun negeri tu lah. Tu pun rasa saya macam berlakon aja. Dulu dia yang hero apa dia? Kita sembahyang jarak-jarak supaya nak mencegah penularan penyakit. Dia lah dulu hero. Lepas tu sekarang macam mana? Berkuat kuasa sembahyang, rapatkan soft semula 8 hari bulan Januari. Negeri mana tak tahu lah kan. Macam hero Dulu dia yang bangsatnya, sekarang jadi hero pula. Bangsat. Dengar saya semua punya bahasa. Saya punya bahasa. Kan langgar SOP tu, kalau ikut KKM boleh bertindak kan? Boleh ambil tindakan kan? Kenapa tak ambil tindakan? Apa pasal? Semua tu ada benda tu. Ada something wrong tu. There is an agenda there. Macam tu je sikit kan. Benda tu, kau semak lah. Saya bagi pendedahan lagi, dia memang tak percaya saya cakap apa. Semak. Nak lain PM tepi, RM5 seorang. Tanya je masuk RM5 dulu. Apa cerita ni? Nak cerita perancangan dia ada dia orang punya perancangan apa-apa tu. Nak menunjukkan dia hebat lah kan. Pasal dia macam hero lah kan. Kami seorang jemaah dulu. Hampa ni tak boleh pakainya mufti. Tambah negeri tak ada mufti tu. Perak mufti tak ada lagi. Kami nya mufti steady. Wahabi. Tak boleh geram ke sebut tu. Tu sembahyang mayat. Nanti jumpa. InsyaAllah. Pasal teruk lah kita punya syariat ni sampai diganyang sampai macam tu lah. Habis lah. Kita orang Islam jadi bodoh lah. Tapi masalahnya tutup guru kita, kalau tutup guru pondok, kalau bagi maklumat dia betul-betul bangun dia. Memang mereka bangun pun sebenarnya. Tapi suara mereka tak didengari. Itu pasal dia orang tak ada kuasa. Orang yang ada kuasa diam aja. Hadanallah. Dah siratul mustaqim. Itu dulu. Sambung nanti solatul mayyit. Ada soal. Asal kita Jumaat tadi lah, melangkah, berjual beli, musafir selepas Jumaat, selepas subuh, lepas fajar. Soal. Semua jual beli. Yang bahasa tukar menukar, jual beli, semua jual beli. Kalau bahan jual beli tu apa? Shopping. Jual beli kan. Sepatutnya apa? Wazarul bai'. Tinggal. Takkan dia akan jadi iblis nanti antara pukul 12 hingga 2 petang. Waktu the great deals. Free shipping. Lagi dapat 300 coins. Kuang ajak dia buat masa tu, masa Jumaat tu. Tu dajal punya sistem tu. Kalau dia buat tengah malam apa satu hal lah kan. Tapi ni nanti waktu Jumaat ni sajalah ke sana sikit kan. Ada tak ada lagi Shopee marah pula.
Tapi nak kata atas Shopee sekalipun, semua jual beli salam, jual beli online. Shopee. Itu kita jual, kita beli. Kita jual pula. Shopee. Okey. Dijual, pre-order. Siap barang, kita lagi kita hantar. Tosal layan masa tu. Pasal apa? Wazarul baik. Best soalan tu. Best soalan tu. Lain? Ya. Tak apalah. Tak haram. Ya, kalau memang dia musafir, jangan kata lepas subuh kan. Lepas subuh Jumaat. Nak Jumaat dah keluar. Tapi pergi Jumaat kat kampung tu. Boleh? Boleh. Pasal Jumaat dia dapat. Masalahnya, subuh tu pasal kaedah kita, bila subuh tu, dah ada tempat mukim atau musautin, maksudnya dia dobit, pasal dobit bab Jumaat, taklif Jumaat adalah mula dengan subuh, dengan siang hari pada hari Jumaat. Dia yauman, siang hari, yaum pada hari Jumaat. Kalau Lailatul Jumaat tak ada wajib Jumaat lagi kan. Hukum wajib dapat Jumaat memukim mustautin ni dengan subuh Jumaat tu. Waktu tu Jumaat, Zuhur, Jumaat tu satu hari, tapi subuh tu dia punya hukum taklif tak taklif, wajib Jumaat atau tidak di tempat tu. Jadi situlah kalau boleh Jumaat di tempat lain walaupun musafir selepas fajar subuh Jumaat tu memang tak ada masalah. Jadi kalau boleh Jumaat dia dapat di jalan, di situ dia nak jamak qasar, tak ada masalah untuk jamakkan asar ke Jumaat tu. Maksudnya Jumaat dia tak buat pasal subuh kat situ kan, tapi tak dapat Jumaat, tak boleh jamak qasar pun tak boleh. Hukum musafir itu maksiat. Katalah dia terlepas, pergi tengok pintu pagar tutup, melainkan orang tempatan saja, melainkan 2 dos, kita tak ada dos. Tutup, habis tak boleh Jumaat. Istighfar mesti dah, berdosa dah. Sampai dah tak ada tempat nak boleh Jumaat semua. Jadi kita kena sembahyang Zuhur. Boleh qasar tak? Tak boleh. Pasal bermaksiat. Siapa maksiat? Pasal tak dapat Jumaat pasal apa? Melainkan kalau satu masa dulu kan, sampai memang tak ada Jumaat pun. Tak boleh dapat Jumaat. Memang kita duduk tempat Jumaat pun tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Pergi kena halau, balik. Kan? Siap rela tunggu lagi. Siap kena denda lagi, compound lagi. Pasal apa mai Jumaat? IC. Kena denda pula. Pergi Jumaat kena denda. Tak pernah ada dalam sejarah dunia rasanya sampai macam tu lah. Kalau sampai tahap macam tu, masa tu musafir keluar. Pasal memang tak boleh buat Jumaat satu kesalahan besar pula. Kalau sampai tahap tu lah kan. Tapi itulah tahap tu, kita boleh bersuara lah. Sepatutnya tak sampai tahap tu. Tapi pasal ada orang bagi arahan di atas tu. Bila kita tanya dia, kata dia ini nasihat pakar. Dan pakar dia dah boleh cuba. Maksudnya saya jawab soalan? Lain? Khas tu. Kalau yang memang sebut dalam kitab, saya ingatnya tempat yang khas disediakan, yang walaupun kosong kita tak lagi ambil, yang diperuntukkan oleh masjid atau jawatankuasa macam itulah kan. Antara yang disebut dalam kitab juga, tempat yang kita tak boleh duduk kalau tempat tu khas tu, misalnya ada tok guru misalnya, orang yang dihormati, disegani, memang kalau dia pergi masjid dia takkan duduk tempat lain, itulah tempat dia. Misalnya apa, betul-betul depan mimbar ataupun di sebelah kanan ujung, dia ada tempat-tempat, inilah tempat apa nak bahasa kan, inilah altitude dia. Altitude, inilah tempat duduk dia. Dia pergi masjid, dia mesti duduk situ, dia tak ada tempat lain. Siap orang hampas sejadah lagi tempat dia, tempat tu kosong, dia tak datang lagi. Memang tempat dia kalau pergi masjid dia mesti duduk situ. Dia pula dia orang dia hormati, haram kita pergi duduk. Jadi yang kerajaan yang diperuntukkan untuk pegawai-pegawai itu satu hal, yang memang
tempat tu dah ghalib, ada orang-orang yang khas yang dihormati dan dimuliakan, yang memang dah jadi tempat duduk dia, yang tu pun haram untuk kita ambil pasal yang tu dah jadi uruf tempat dia. Kalau persendirian cuk, kalau kita duduk tempat tu yang kata orang semua pakat tahu ni tempat kita, orang lain tak boleh duduk lah. Tapi kalau tak ada yang secara khas sampai tahap macam tu, part-partnya siapa dapat dia punya, siapa part-part dia dapat, siapa lambat duduk belakang, macam tu. Tak wajib Jumaat. Ya. Hatta sebut orang perempuan tadi. Orang perempuan jual beli ni. Yang beli pun perempuan, makcik-makcik, tonek-tonek. Haram pasal memang waktu tu waktu yang tak dibenarkan untuk mubayaah. Dia haram tu bukan saja haram di atas ahli Jumaat, orang wajib Jumaat, tapi haram di atas umum. Haram jual beli bila azan Jumaat sampai habis Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.